Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang sambungan bab yang kedua, iaitu bahagian kedua daripada bab yang kedua, iaitu berkaitan tentang pemikiran tamadun Islam. Dari segi aspek apa? Dari segi aspek ekonomi dan juga sosial Islam itu sendiri. Ini bincangan dua sudut, ekonomi dan juga sosial. Kita akan mulakan dari segi aspek ekonomi. Yang pertama, kita akan bincangkan apa maksud ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam, dia bercakap berkaitan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Maknanya, apa sahaja keperluan manusia yang asas. Seperti apa? Pakaian, makanan dan tempat tinggal. Dan juga keperluan-keperluan lain seperti apa? Kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Okey, itu kita bercakap yang pertama. Yang kedua, dia diistilahkan sebagai apa? Satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas dan nilai Islam. Bagaimana Islam menyuntik nilai-nilai yang baik dalam ekonomi itu sendiri. Okey, walaupun pada ekonomi barat dia mencerminkan tentang materialism, tetapi Islam menekankan tentang yang disebut sebagai yang matlamat kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat itu sendiri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ia merupakan sebahagian daripada asas kepada masyarakat dan juga negara Islam itu sendiri. Bagaimana ekonomi itu berperanan untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik sekaligus menyuntik kepada negara Islam yang ideal. Kita bincang dari segi aspek ekonomi itu sendiri. Dan yang keempat, ekonomi Islam bercakap tentang bersumberkan wahyu, bukan berteraskan akal semata-mata. Maknanya, bila mana kita bincang ekonomi, walaupun dia bercakap tentang hal manusia, muamalah, tetapi tetap sahaja Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang mengatur tentang permainan yang ada di dalam itu. Okey. Kemudian, yang seterusnya, kita bercakap tentang istilah institusi kewangan Islam. Okey, apa ini maksudkan sebagai institusi kewangan Islam? Ini kita benar dua hal. Yang pertama iaitu institusi yang diberi hak untuk menjalankan aktiviti, mengumpul dana atau sumber kewangan daripada orang ramai atau institusi lain dan menggunakan sumber tersebut bagi tujuan pinjaman dan pelaburan. Maknanya ada usaha untuk mengumpulkan wang dan dapat dimanfaatkan untuk pinjaman dan juga pelaburan dan sebagainya. Dan yang kedua, iaitu institusi yang mencipta dan memperniagakan instrumen kewangan di samping memudahkan aliran kewangan dan aliran sumber-sumber antara peserta-peserta pasaran kewangan itu sendiri. Maka mereka yang mengawal selia tentang instrumen kewangan. Okey, apa yang dikatakan, yang diistilahkan sebagai institusi kewangan itu sendiri, yang disebutkan sebagai institusi, apa dia? Yang pertama, Baitul Mal. Macam kita tengok sekarang ini, bank. Bank sekarang ni macam kita lihat bank bagaimana dia memberi pinjaman, menyimpan wang dan sebagainya dan seterusnya. Sistem barter. Sistem barter itu juga dikatakan sebagai hal yang menekankan macam mana kita barangan dibeli dengan barangan yang lain. Contohnya kita beli kereta. Kalau Malaysia dengan Indonesia membeli kapal terbang daripada Indonesia, maka kita bayar dulu bukan dengan duit, bukan dengan wang, tetapi dibayar dengan dibayar dengan kereta. Kemudian seterusnya gadaian itu sendiri merupakan yang dikatakan institusi kewangan, seperti contohnya sistem pajak gadai, Yapim dan sebagainya. Okey, dasar ekonomi Islam. Okey, dia ada 4 dasar: jenis pemilikan, kaedah pemilikan, agihan dan juga kepenggunaan ataupun penggunaan. Jenis pemilikan kita bincang 3 perkara, iaitu pertama apa? Individu, kita sendiri, kita memiliki apa sahaja yang ada. Yang kedua, umum, maknanya hasil bumi ini adalah hak negara untuk dimanfaatkan kepada rakyat. Dan yang ketiga, jenis pemilikan yang ketiga, negara itu sendiri dengan cara bayar cukai dan sebagainya. Daripada cukai itu juga untuk memberi manfaat kembali kepada rakyat itu sendiri. Yang seterusnya kita bincangkan tentang kaedah pemilikan. Bagaimana kita nak sesuatu. Pertama, proses biasa yang kita lihat sebagai apa? Jual beli. Kemudian yang kedua, wasiat. Contoh kita banyak harta, kita boleh mewasiatkan apa sahaja harta kita kepada orang lain ketika mana kita sudah meninggal. Kita boleh memberikan harta itu kepada yang kita tinggalkan, contohnya kawan kita ataupun masjid dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wakaf. Kita
mewakafkan sebahagian daripada harta kita untuk manfaat orang Islam itu sendiri. Contohnya pembinaan masjid, maka kita wakafkan duit untuk pembinaan sesebuah masjid itu. Keempat iaitu hadiah. Hadiah yang biasalah, contohnya kita bagi hadiah kepada anak kita, isteri kita dan sebagainya. Yang seterusnya penukaan hak cipta itu sendiri. Maknanya bila kita mencipta sesuatu, maka ciptaan kita itu adalah hak paten kita itu sendiri. Maka kita memiliki hak cipta itu sendiri. Kemudian kita juga bincangkan bagaimana proses pengagihan itu sendiri. Dan yang seterusnya yang keempat, yang disebut sebagai penggunaan. Bagaimana kita menggunakan harta dalam contohnya perbelanjaan. Dan juga bagaimana kita mengembangkan, contohnya kita menanam modal di suatu tempat, contohnya di bank dan sebagainya, ataupun di syarikat-syarikat yang mengembangkan bisnes dan sebagainya, kita tanam modal dekat situ. Okey, kita beralih kepada perbincangan kita dari segi aspek sosial dalam sosial Islam itu sendiri. Okey, ada asas hubungan sosial itu sendiri. Dia ada 6. Yang pertama yang disebut sebagai ta'aruf. Okey, apa yang maksudkan ta'aruf? Saling mengenali di antara satu sama lain. Contohnya pelajar pada awal semester dia mengenali, mula tak kenal, maka lepas tu dia akan kenal. Yang kedua, tafahum, memahami seseorang itu sendiri. Kita tahu bahawa titik kelemahan kawan kita, maknanya jangan kita ungkit masalah kelemahan dia. Kita tolong hindarkan keaiban contoh dia. Okey. Yang ketiga, saling membantu di antara satu sama lain ataupun disebut sebagai ta'awun itu sendiri. Saling membantu. Jika sekiranya kawan kita mengalami masalah, maka kita wajib membantu. Ahli keluarga kita wajib dibantu. Itu yang dikatakan sebagai konteks ta'awun itu sendiri. Yang keempat, ukhuwah. Okey, kalau kawan kita itu adalah seorang yang lemah ataupun perlu bantuan, maka yang kawan kita itu perlu dibantu, maka lahirlah yang dikatakan sifat persaudaraan. Sebenarnya sifat persaudaraan itu adalah antara adik-beradik, antara ibu dengan anak, antara kakak dengan adik dan sebagainya. Tetapi oleh kerana timbul rasa kasih sayang kita kepada selain daripada ahli keluarga kita, maka itu yang dikatakan sifat persaudaraan itu sendiri. Yang seterusnya yang disebut sebagai mahabbah, berkasih sayang. Bukan sahaja berkasih sayang di antara ahli keluarga kita saja, tidak, tetapi juga berkasih sayang kepada sesama Muslim itu sendiri dan juga sesama manusia. Itu yang keempat. Yang seterusnya yang kelima dan yang terakhir yang dikatakan tadammun ataupun takaful, saling jamin menjamin di antara satu sama lain. Kerana apa? Kita sayang dia kerana Allah, maka kita jamin dia kerana Allah juga. Itu dikatakan asas hubungan sosial dalam menurut Islam itu sendiri. Okey, kita lihat dari segi aspek family pula. Apa dia dikatakan kewajipan ataupun hak dan tanggungjawab seorang yang dikatakan sebagai suami ataupun ayah. Perlu diingat, sebagai kalau kita nak membina rumah tangga, yang lelaki akan menjadi ketua dalam rumah tangga. Itu pasti. Tidak boleh isteri kita pula jadi ketua. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajipan yang kedua iaitu dia sebagai pelindung keluarga. Maknanya apa sahaja yang berlaku dalam ahli family kita, ketua iaitu siapa? Ayah kita, ataupun suami, itu yang menjadi pelindung dalam ahli keluarga kita daripada ancaman, bahaya dan sebagainya. Makan pakaian dia yang bertanggungjawab semuanya. Menyediakan nafkah dari segi harta dan juga ilmu pengetahuan kepada isteri dan juga kepada wajib diberi suntikan ilmu pengetahuan. Disuruh dia belajar ke mana saja sampai ke tahap yang maksimum. Yang keempat, kasih sayang dan berbelas ihsan atau berbelas kasihan di antara satu sama lain. Bila kita membina rumah tangga, maka kasih sayang itu adalah asas utama untuk melahirkan ataupun mewujudkan kasih sayang yang sempurna di antara suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, ayah kepada anak, anak kepada ayah, ataupun anak kepada ibu itu sendiri. Seterusnya, mendidik isteri dan anak dengan hal-hal yang baik. Falyakul khairan, bercakap benda yang baik. Dan seterusnya, menikahkan anak dengan seorang yang soleh. Contohnya anak perempuan. Itu penting. Kita mencari ciri-ciri pasangan pengantin yang agak-agaknya dia yang dikatakan orang yang selalu akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita bercakap tentang kewajipan isteri pula ataupun ibu. Pertama, bergaul dengan cara yang baik kepada suami,
kepada anak, itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, berhias untuk suami. Ini yang jarang kita pernah tengok buat orang. Biasanya berhias untuk keluar rumah aja. Padahal berhias untuk suami itu yang paling penting. Ketiga, pujuk memujuk di antara satu sama lain. Bila seorang merajuk, contohnya isteri merajuk, suami kena pujuk. Kalau sebaliknya, mestilah memujuk di antara suatu sama lain. Kalau anak merajuk, biasanya ibu yang paling sesuai untuk memujuk. Okey. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Ini penting. Walaupun kita berjawatan tinggi, tetapi suami tetap orang yang pertama. Yang seterusnya, menjaga kehormatan diri. Okey, menjaga kehormatan diri ini penting. Ramai sebahagian besar daripada kita ini, terutamanya isteri ataupun sebagai seorang perempuan, wajib menjaga kehormatan diri dia, menjaga aurat dia, dan yang terakhir sekali, menjaga aib keluarga. Ini penting. Jangan ceritakan keburukan ahli keluarga kita ini kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali, peranan ahli keluarga lain seperti apa? Anak. Pertama, memahami tugas masing-masing. Anak bagaimana peranan dia? Membantu ibu bapa dia. Yang kedua, berakhlak mulia. Jagalah akhlak itu dengan akhlak yang baik. Jaga solat, jaga puasa, jaga segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting. Yang seterusnya, anak taat kepada ibu bapa. Sebab apa? Syurga di telapak kaki ibu. Anak yang baik adalah anak yang sentiasa taat kepada orang tuanya. Yang seterusnya, sensitiviti ahli keluarga itu kita kena pelihara. Kalau keaiban, tolong tutupkan. Jangan di-share kepada dalam apa-apa saja. Kemudian seterusnya, mewujudkan konsep baiti jannati. Supaya apa? Harmoninya keluarga itu cantik, bagus, sentiasa melahirkan rasa senyum saja. Sonok ada ahli keluarga. Jangan kita wujudkan pertengkaran dalam ahli keluarga kita. Dan yang terakhir sekali, berbaktilah kepada ibu bapa kita walaupun mereka sudah tiada lagi. Kalau ibu bapa kita sudah meninggal, apa yang cara kita nak berbakti? Kita berdoa kepada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan mereka diletakkan ke dalam tempat orang yang beriman kepadamu, Ya Allah. Ditempatkan ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Itu doa-doa yang sering kita lantunkan dan sering kita bersedekah atas nama mereka. Mudah-mudahan pahala itu dapat kepada mereka itu sendiri. Dan ini sajalah perbincangan tentang bab yang kedua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.